Tangkas bersenjata, bijak laksmana, rakanan jauh, era sepakat, rakyat sejahtera, maju laksana, sayangi Malaysiaku, mengharap berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada ilahi dengan limpah kurnianya dapat jua kita berkumpul di Darul Al-Farabi ini untuk menghadiri sebuah madrasah ilmu, kerana para malaikat melebarkan sayapnya agar kita terus dipangi lembayu rahmatnya. Hujan emas perak di negeri orang, hujan keris lembing di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri. Kerana hujan panas permainan hati, susah senang permainan hidup. Hadirin, daripada kata-kata yang telah dilontarkan sebentar tadi, izharlah bahawa meskipun negara kita mempunyai kekurangan, tipis kelompokan dan kecil kekilafan, namun sebagai seorang warga negara yang cinta, sayang dan patuh kepada negara, kita sewajarnya mempertahankan maruah negara yang pernah dipijak hanya ketika zaman penjajahan Jepun dan British. Jika kita kembali sejarah silam, tersingkap makna daripada ungkapan tersirat itu tadi, saya akan terpanggil untuk membicarakan sebuah forum remaja yang bertajuk Sayangi Malaysiaku. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai tajuk ini, elok sekali saya memperkenalkan rakan panel yang terpilih berdasarkan kepribadian, kepimpinan dan kecemerlangan akademik mereka di sekolah. Orang kata, tak kenal maka tak cinta, dah kenal jangan jatuh cinta. Kerana saya telah berpunya hanya Tuhan yang Esa. Nama diberi Muhammad Rafi Syafi'i bin Rafi menjawat jabatan sebagai Naib Ketua Umum 2 SMK Agama Pahang. Di sebelah kanan saya ialah Saudari Nur Anwati Syah binti Syarizam menjawat jabatan sebagai Setiausaha Badan Ketua Pelajar SMK Agama Pahang. Jangan sungguh saudari ngelamun, fikirkan apa itu saudari? Fikirkan isu semasa. Di sebelah kiri saya pula Saudara Muhammad Safan Ati bin Muhammad Syukri menjawat jawatan sebagai Ketua Umum SMK Agama Pahang. Nampak serius yang bersaudara? Apakah saudara telah bersedia untuk meneruskan diskusi kita pada hari ini? Alhamdulillah, ya saya sudah bersedia. Di sebelah sana pula, kecil di kandung ibu dan besar di kandung adat, Saudari Sultan Balkis binti Azri, Timbalan Ketua Umum SMK Agama Pahang. Saudari kelihatan sungguh ceria pada hari ini. Apa khabar saudari? Kabar baik, Puan Pengerusi. Tanpa melengahkan masa, saya terus membuka tirai perbincangan. Kita telah bermasak dengan konsep Sayangi Malaysiaku. Namun saya yakin masih ramai yang belum menghayati konsep ini dengan sewajarnya. Saudari Ain Batrisha, apakah konsep dan pengertian Sayangi Malaysiaku dari berbagai aspek? Terima kasih saudara pengerusi. Kecil-kecil cili padi, semua bijak dan berisi soalan saudara pengerusi. Baiklah, untuk pengetahuan pengerusi, ahli panel dan hadirin sekalian, Sayangi Malaysiaku merupakan tema Hari Kebangsaan yang mula dilancarkan pada 28 Ogos 2018 dan diteruskan lagi pada tahun 2019. Tema ini merupakan satu seruan, satu ajakan dan satu matlamat agar seluruh rakyat Malaysia, setiap lapisan masyarakat tertanam dalam jiwa mereka rasa sayang akan negara, bermula dari lembut hinggalah ke akhir hayat kita. Benarlah kata-kata daripada Teremo, iaitu ahli pujangga barat yang tersohor, pernah berkata, sayang akan negara lebih indah jika kita menghiasinya dengan air mata. Hal ini bermakna sayang akan negara lebih indah jika seseorang individu itu mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan kukuhnya jati diri. Justru itu, masyarakat Malaysia perlulah menceburkan diri dalam dasar pentadbiran yang telah diperkenalkan seperti Dasar Pembangunan Nasional 2013, Dasar Persyarikatan 1984 dan Dasar Pertanian Negara 1983. Berita Harian 2 Februari 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia, mengusulkan supaya konsep Malaysia Madani ini dijadikan sebagai jalan ke depan untuk negara ini serta masyarakatnya yang terdiri daripada berbagai kaum dan budaya. Malaysia Madani digambarkan sebagai panduan dan ikhtiar secara bersepadu dan holistik yang lebih manusiawi yang bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan menjadi medan dialog peradaban. Jadi ini saya tegaskan di sini, masyarakat Malaysia sudah membawa resmi padi agar tanah tumpah negara kita terus berjaya di peringkat global. Oleh itu, saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih Saudari Ain Batrisha. Kini, saya telah yakin bahawa sisi dan telah pun jelas akan konsep Sayangi Malaysiaku. Hadirin-hadirat yang cukup dekat di hati saya, konsep Sayangi Malaysiaku tidak dapat dilaksanakan tanpa semangat jati diri dan kecintaan rakyat kepada negara. Saudara Safan Ati yang begitu tampan dan berkelip mata-mata bidadari memandang, saya ingin bertanya, bagaimanakah semangat kecintaan kita kepada negara dapat mengukuhkan lagi konsep Sayangi Malaysiaku? Terima kasih pengerusi majlis.
Soalan yang sangat menarik dan sangat sesuai dalam situasi masyarakat Malaysia sekarang ini. Hadirin sekalian, semangat kecintaan dalam merealisasikan prinsip rukun negara bertolak ukur demi menyemarakkan semangat sayangilah Malaysiaku. Kecintaan akan negara mengukuhkan semangat kerjasama. Masyarakat akan sentiasa berasa bahagia dan ceria apabila berurusan dalam segala urusan. Generasi baharu sentiasa bermufakat dalam dunia pendidikan. Kualiti sukan negara semakin mengagumkan dunia dan sebagainya. Andaikanlah masyarakat saling bertelingkar, semua kerja menjadi salah, akhlak remaja semakin parah dan negara semakin punah. Justru itu, ayuhlah masyarakat Malaysia, kukuhkanlah silaturahim, tenangkan jiwa agar sentiasa inti, dan marilah kita berganding bahu untuk menyemarakkan semangat cinta akan negara supaya kemajuan negara terus berkembang sepanjang musim. Hal ini sangat bertepatan dengan kata-kata Russell Cole-Hoban, penulis Suho dari London, yang mengukirkan katakanlah yang benar walaupun pahit. Daripada kata-kata yang jelas menunjukkan bahawa masyarakat perlu berkata benar sebagai tanda cinta akan negara. Apabila masyarakat berkata benar, bertindak benar dan benar-benar bertugas, pasti negara akan terus kukuh dan semakin maju. Contohnya, pelajar-pelajar sentiasa tekun belajar dalam sektor pendidikan. Para peniaga sentiasa jujur dalam urusan jual beli dengan tidak menaikkan harga barang sesuka hati, dan polis Diraja Malaysia tidak mengamalkan rasuah semasa bertugas. Elemen inilah yang menyemarakkan semangat cinta akan negara supaya saya Malaysiaku terus kukuh di pesat sejarah negara. Dari tingkah kaca yang berbeza, rakyat yang berwawasan perlu menghayati semangat rukun negara yang menjadi tonggak perpaduan bangsa Malaysia melalui pelibatan mereka untuk mengibarkan jalan wilang bersebenar bulan kekuasaan. Dan kita sebagai rakyat jelata jangan hanya memejam mata, menggeleng kepala dan berpeluk tubuh saja untuk mempertahankan bumi tercinta ini, tetapi mesti serumpun bagai serat, selubang bagai tebu untuk sanggup berkorban jiwa dan raga untuk merealisasikan prinsip rukun negara. Baik budi bicara sanubari, terima kasih saudara. Namun para hadirin, mengapa konsep ini masih belum diterapkan jika fahaman rakyat telah pun mantap dan radikal? Jadi saudari Sofia Balkis, saya ingin bertanya, apakah rintangan, adakah dugaan dan hadirkah halangan dari Malaysia untuk pada hari ini untuk merealisasikan konsep Saya Malaysiaku? Terima kasih Tuan Pengerusi. Hadirin yang dihormati sekalian, baru-baru ini saya terkesima apabila Akbar Perdana melaporkan seramai 3.5% populasi rakyat Malaysia masih lagi menganggur. 72% daripada pengguna media sosial ialah pengguna yang tegar, iaitu mereka terlalu terpengaruh, terlalu obses dan terkesan dengan penggunaan media sosial ini. Tak cukup dengan itu, hati saya ini bagai dikoyak-koyak apabila agensi anti-darah kebangsaan melaporkan seramai 1,800 orang murid sekolah menengah bahkan sekolah rendah telah menjadi mangsa kepada pelayanan darah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan semua laporan yang mendukacitakan ini, dapatlah saya nyatakan bahawa cabaran kita yang terbesar bagi merealisasikan konsep Sayalah Malaysiaku ialah pengaruh telefon pintar. Kerana apa hadirin? Kerana apa ahli panel? Hal ini kerana apabila telefon pintar disalahgunakan, maka timbullah berbagai masalah sosial yang lain. Contoh yang kita sendiri dapat lihat pada hari ini ialah gejala kita yang dadah dan kes pembuangan bayi semakin meningkat dari semasa ke semasa. Tegasnya hadirin, kita seharusnya bijak memanfaatkan penggunaan telefon pintar kerana menurut Franklin D. Roosevelt, seorang penjaga barai yang tersohor, kita mungkin tidak dapat membangunkan generasi akan datang demi masa hadapan, tetapi berusahalah untuk membangunkan masa hadapan mereka demi generasi yang akan datang. Terima kasih saudari. Saya lihat para hadirin bagi janji kepanasan kerana topik berbicara kita pada hari ini semakin memuncak. Setiap pihak haruslah mainkan peranan penting dalam memastikan usaha menerapkan konsep Saya Malaysiaku dapat dilaksanakan. Saudara Aiman Trisha, boleh saya ingin bertanya satu soalan? Silakan saudara. Bagaimanakah sekolah ingin menerapkan konsep Saya Malaysiaku dalam kalangan pelajar? Terima kasih saudara pengurusi. Inspirasi yang kedua, sekolah merupakan institusi pendidikan yang mampu menyemarakkan lembaga Saya Malaysiaku dalam kalangan pelajar. Selaras dengan tuntutan itu, Kementerian Pendidikan terus menyuburkan falsafah pendidikan ini melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2014 dipraktikkan dalam pembelajaran abad ke-21 agar aspirasi murid terus membuka melalui aspek kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Asas yang kukuh inilah mampu mencerminkan Saya Malaysiaku di hati generasi baru. Dan mereka ini seperti kata Bidalai,
Belayar nakhoda, berjalan dengan yang tahu, berkata dengan yang pandai. Impak pengaplikasian Sayangi Malaysiaku. Inilah baru-baru ini pelajar kelahiran Malaysia, Nusaibah Mazli, 24 tahun yang menuntut di Universiti Georgetown kata telah meraih 6 anugerah, yang antaranya anugerah Semua Cum Laude, iaitu anugerah pelajar paling cemerlang. Selain itu, beliau juga mendapat anugerah tesis terbaik, anugerah pingat-dekan, anugerah pelajar paling cemerlang pengkhususan bidang politik dan antarabangsa, serta meraih markah paling cemerlang purata grade CGPA kumulatif 4.0. Pelbagai garis panduan yang telah diberikan oleh pihak sekolah kepada para pelajar agar mereka ini sentiasa yakin dalam melangkah kehidupan yang kerap dirintangi onak duri dan mengharungi cabaran yang boleh menyebabkan mereka terjerat. Bertitik tolak daripada konsep Sayangi Malaysiaku di kalangan pelajar, Luqmanul Hakim pernah melafazkan, dunia ini umpama lautan yang dalam, telah karau di dalamnya banyak manusia. Hendaklah perahumu di dunia ini tawakal pada Allah, isinya iman, larian dan tawakal. Mudah-mudahan engkau terlepas. Sudah terang larikan bersulur, pelajar yang menghayati konsep Sayangi Malaysiaku ini mampu mengharungi rintangan dan menyahut cabaran bagi menampilkan generasi yang cemerlang dan generasi yang menghayati konsep Sayangi Malaysiaku ini sampai bila-bila. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Aiman Tisha atas perkongsian sementara tadi. Begitulah pihak sekolah memainkan peranannya dalam memastikan konsep Sayangi Malaysiaku terus diterapkan dalam kalangan pelajar. Bertitik tolak daripada itu, para pelajar akan semakin meningkat ke usia dewasa. Para pelajar yang telah dididik bagai meluntur puluh bialah dari umumnya tadi akan membentuk sebuah kelompok masyarakat. Saya terfikir sejenak, apakah menjadi tanggungjawab masyarakat pula untuk meneruskan penerapan konsep ini? Saudari Safia Balqis, bagaimanakah peranan masyarakat untuk mendidik remaja supaya menyemarakkan konsep Sayangi Malaysiaku? Terima kasih Tuan Pengerusi. Hadirin yang dihormati sekalian, inspirasi yang ketiga. Apabila saya dengar sahaja soalan ini, saya terus teringat akan kata-kata Henrik J. Ibsen, seorang dramatis dari Norway. Kata beliau, masyarakat ibarat perahu, semua orang perlu membantu untuk mengemudinya. Maka, bagi melahirkan remaja yang faham akan konsep Sayangilah Malaysiaku, remaja perlu bersikap cakna. Tetapi, apakah sikap yang menunjukkan cakna remaja itu, hadirin dan ahli panel sekalian? Masyarakat yang bersikap cakna remaja ialah masyarakat yang sentiasa menjadi remaja dengan nilai murni melalui pelbagai program yang selari dengan dasar pembinaan biaya negara. Contohnya, kursus bina insan remaja dan kempen remaja semenang. Hal ini kerana apabila remaja disemai dengan nilai murni sebelum belum menjadi keras, maka mereka dapat mengharumkan nama negara dengan memamerkan sisi positif masyarakat Malaysia. Apabila remaja dapat mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa, ini membuktikan bahawa mereka sayang akan negara, seperti pempengaruh media sosial Muhammad Sofyan Abdullah atau Sofyan yang berjaya menjuarai Ultimate VFX Challenge di Los Angeles baru-baru ini. Selain itu, kejayaan saintis dilara Dr. Nur Adlika Ainul Anwar dan pasukannya di NASA berjaya menemui satu long hitam supermasif atau raksasa dalam galaksi NGC 1448. Namun begitu, kejayaan mereka hendaklah dibantu oleh ibu bapa, keluarga, jiran tetangga dan masyarakat Malaysia sambil bekerja kuat seperti masyarakat Jepun kerana ruyung perlu dipecahkan sebelum kita mendapat sabunnya. Maka, jelaslah bahawa semua masyarakat berperanan untuk bekerjasama bagi awal dengan tebing demi melahirkan modal insan yang menghayati Sayangilah Malaysiaku. Terima kasih Saudari Safia Balqis. Sudah terjawab soalan saya bahawa menjadi tanggungjawab masyarakat seperti kata pepatah, ke sawah tidak berduduk, ke ladang tidak berarang atas tanggungjawab jelata dalam menerapkan konsep Sayangi Malaysiaku. Jadi, saya ingin bertanya kepada saudara Safwan Adli, bagaimanakah integriti masyarakat Malaysia dapat mengukuhkan lagi lembayung konsep Sayangi Malaysiaku? Terima kasih pengurusi majlis yang sangat kreatif dalam bahasa saya. Hadirin yang dihormati sekalian, Pelan Integriti Nasional kian bersemarak di bawah lembayung hukum negara. Imbau kembali, krisis pencerobohan Had Datu 2013 melukakan hati. Kesihatan 2,000 orang awam terjejas dan 111 buah sekolah terpaksa ditutup Mac 2019 kerana pencemaran sungai Kim Kim yang menggugat harmoni seluruh Pertiwi kerana musnahnya integriti dan jati diri. Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri keempat dan ketujuh telah mengungkapkan apabila satu bangsa itu hilang kepercayaan terhadap diri sendiri, maka sudah tentu bangsa itu kekal dalam iman. Ungkapan yang menarik ini telah menjelaskan betapa pentingnya integriti dalam kalangan jelata kerana integriti dan jati diri inilah
yang memastikan semua kerja menjadi dan rakyat dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa. Apabila meluncur bergaya kenderaan nasional ke seluruh pelosok negeri, gagah di tahta pemain nombor 1 dunia, Datuk Nicole M. David, yang menyemarakkan semangat Azizul Hasni Awang dengan kayuhan basikal berkualiti tinggi. Dan Panalila Renault dalam sukan terjun papan anjal berseni sambil menyaksikan keindahan tidak terperi tumpah darahku ini melalui jendela kereta api berkelajuan tinggi. Hadirin sekalian, impak integriti inilah yang memastikan merealisasikan integriti nasional bak kata patah, bertali boleh diheret, bertampuk boleh dijijik. Dan ikatan integrasi nasional inilah yang memastikan saya Malaysia terus gagah di mata dunia. Terima kasih saudara Safwan Adli atas perkongsian yang cukup menarik itu tadi. Setiap pihak perlu memainkan peranan penting, tidak kira sama ada para pelajar, masyarakat, bahkan rakyat sejagat. Hadirin sekalian, oleh kerana masa untuk mencukuri perbincangan hangat ini, saya minta Saudari Ain Batrisya menyatakan harapan beliau untuk merealisasikan konsep Saya Malaysia. Terima kasih saudara. Rasa sedih pula untuk meninggalkan majlis kita pada hari ini. Satu peta buat kebaikan bersama. Masyarakat perlulah berubah apabila mahukan perubahan. Jadikan konsep Saya Malaysia ini sebagai satu eksklusif dan kompetitif, mudah dihayati oleh masyarakat. Bersandarkan gagasan Malaysia Madani yang menjadi puncak kepada dalam masyarakat. Jadilah seperti benih yang bernas, walau 1000 tahun dijemur panas, digetus binatang buas, namun tetap mencetus tunas. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudari. Oh, hebat. Itulah kata-kata yang mesti ungkapkan. Baiklah, apakah harapan rakan panel kedua? Saudara Safwan Adli untuk mengutarakan harapan beliau. Silakan. Terima kasih mengurusi majlis yang sangat petah dalam berkata-kata. Harapan saya terungkap dalam sebuah pantun. Menjual permata di Pulau Daik sambil bercerita bersama teman. Sayangi Malaysiaku, amalan baik, rakyat sejahtera sepanjang zaman. Terima kasih dan geladi indah hidup kita semarak berbudi. Terima kasih saudara Safwan Adli. Saya ingin sekali menjemput saudari Sabah Balkis untuk menyampaikan harapan tinggi beliau pula. Silakan ya saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sayangilah Malaysiaku adalah diterapkan dalam kalangan remaja. Hal ini dapat menanam rasa cinta yang tinggi terhadap negara. Sekaligus rakyat akan cakna tentang masalah yang berlaku dalam negara, terutamanya masalah sosial dan kiat berjadi-jadi. Kebijakan moral dalam kalangan remaja ialah pendorong utama ke arah peningkatan masalah sosial ini. Sekiranya masyarakat bersikap prihatin akan masalah sebegini, nescaya segala-galanya dapat dibantras dan membawa kepada kesejahteraan negara yang amat diidam-idamkan oleh kita semua. Justru itu, semua pihak haruslah berganding bahu bagi merealisasikan budaya Sayangilah Malaysiaku. Terima kasih saudari. Tuntasnya, ayo hari ini sekalian, sayangilah diri sendiri kerana orang yang menyayangi dirinya bermakna dia menyayangi masyarakat, dan orang yang menyayangi masyarakat bermakna dia pasti menyayangi negaranya. Dan kata-kata ini sesuai dengan slogan yang kita semarakkan, iaitu Sayangi Malaysiaku. Kini langkah telah pun sederap, ilmu telah pun mantap, usaha telah kerap agar negara disanjung harap. Dikala petang angin berdesir, sejuk rasanya bayu lautan, rakyat berguna bagaikan pasir, walaupun sebutir jadikan intan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.